Sifat angkuh Israel dan kesombongan pemimpinnya bukan lagi rahsia kerana mereka selama ini menganggap kebal dan tidak boleh dikalahkan. Namun serangan kali ini yang dinamakan sebagai Operasi Banjir Al-Aqsa dilihat sebagai satu tamparan hebat kepada Israel yang selama ini terus-menerus mempelekehkan perjuangan Palestin. Menurut penganalisis politik veteran Israel, Meron Rapaport, Israel sedang melalui situasi yang mereka tidak pernah gambarkan sebelum ini dan beliau menyifatkan perkhidmatan persikan Israel sendiri berada dalam keadaan terkejut dan kepercayaan Israel terhadap tentera telah lebur. Selama bertahun-tahun, Israel membangunkan rangkaian infrastruktur kawalan yang canggih dan mahal di dalam serta sekitar genting Gaza yang telah dikepung sejak 2007. Tetapi kali ini, mereka gagal memesan ribuan roket yang dilancarkan oleh pejuang Palestin. Susulan daripada perang yang berlaku sejak 7 Oktober 2023 yang lalu, Gaza sehingga hari ini masih dikepung oleh Israel dengan menyekat bekalan air, elektrik, makanan dan bahan api untuk merentasi sepadannya. Dengan serangan yang berterusan ke atas semenanjung Gaza, 2.3 juta penduduk Palestin terperangkap apabila Israel mengumumkan sekatan penuh terhadap wilayah tersebut. Buka pintu lintasan Rafah, itulah antara slogan yang diseru oleh ratusan demonstrasi semasa berkumpul di hadapan Ibu Pejabat Persatuan Wartawan. Penutupan lintasan Rafah yang menjadi satu-satunya pusat penyaluran bantuan juga telah disekat oleh pihak Israel sehingga menyebabkan semua jenis bantuan tidak dapat disalurkan dengan mudah kepada jutaan rakyat Palestin. Jadi dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa bantuan yang dihantar daripada seluruh pelosok dunia disekat dan tidak dapat disalurkan kepada rakyat Palestin. Teruskan menonton. Untuk peminat setia APHD Channel, jangan lupa join membership untuk terus menyokong kami dalam menghasilkan video-video terbaru. Ahli membership juga akan diberikan akses awal dan juga dokumentari eksklusif dari kami. Harga membership serendah RM5 sahaja. Operasi Banjir Al-Aqsa yang dilancarkan umpama tamparan hebat kepada Israel. Ini kerana skala pertempuran terbaru itu tidak pernah disaksikan dunia sejak pendudukan Israel di Palestin pada tahun 1948 lagi. Seiring pelancaran ribuan roket ke arah wilayah yang diduduki, ratusan pejuang Palestin menyerang kawasan tentera Israel di bahagian selatan yang merenggut hampir 300 nyawa. Objektif Hamas dalam Operasi Banjir Al-Aqsa bukanlah rahsia, iaitu yang pertama ialah untuk membalas dan menghukum Israel kerana pendudukan, penindasan dan penempatan haram serta pencemaran Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Kedua, Operasi Banjir Al-Aqsa adalah tanda protes Hamas terhadap normalisasi negara Arab dengan rejim Zionis dan akhir sekali perang terbaru ini sebagai langkah untuk mendapatkan pertukaran bantuan serta tahanan politik lain dari penjara Israel. Sebelum ini, pemimpin Hamas di genting Gaza iaitu Yahya Al-Sinwar ditahan lebih 2 dekad di penjara Israel sebelum dibebaskan dalam pertukaran tahanan. Dipercayai terdapat juga aspek menghukum dan balas dendam dalam perang kali ini kerana ketua tentera Hamas Muhammad Daif kehilangan orang tersayang akibat keganasan Israel yang menyaksikan bayi lelaki, anak perempuan berusia 3 tahun dan isterinya maut dalam serangan udara Israel pada tahun 2014. Penutupan pintu sepadan Rafah. Lintasan Rafah adalah pintu masuk dan pintu keluar utama ke semenanjung Gaza dari Mesir. Ia dikawal oleh Mesir dan telah menjadi fokus utama usaha untuk menyampaikan bantuan kepada rakyat Palestin sejak Israel mengenakan sekatan menyeluruh ke atas kawasan itu sejak pelancaran Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Namun begitu, serangan udara Israel dan tembakan artileri yang telah melanda kawasan sepadan Rafah antara Mesir dan semenanjung Gaza menyebabkan gangguan operasi di satu-satunya pintu keluar di sepadan selatan wilayah itu. Disebabkan itu, Mesir menggesa Israel agar membuka koridor kemanusiaan untuk 2.3 juta penduduk di kawasan itu bagi menyelamatkan diri daripada situasi semasa yang dikatakan paling buruk dalam tempoh 75 tahun sejak permulaan konflik ini berlaku. Pengeboman yang berlaku sehari selepas letupan berhampiran pintu sepadan di bahagian Gaza telah memaksa pihak berkuasa Mesir untuk menangguhkan operasi lintasan di Rafah ini. 3 lintasan lain di sepanjang sepadan Mesir dengan semenanjung Gaza dan Israel juga ditutup atas sebab keselamatan. Pihak berkuasa juga meningkatkan rondaan di sepanjang sepadan Mesir dengan Gaza dan Israel untuk menghalang sebarang penyusupan oleh pejuang Hamas ke Israel. Rafah adalah satu-satunya lintasan ke semenanjung Sinai Mesir untuk penduduk Gaza. Di bahagian lain, Gaza dikelilingi laut dan dikepung oleh Israel.
Sebelum penutupan dibuat, kira-kira 800 orang meninggalkan Gaza melalui lintasan Rafah dan kira-kira 500 orang masuk walaupun lintasan itu ditutup untuk pergerakan barang. Selepas perbincangan mengenai syarat-syarat penghantaran bantuan yang terkandas di bahagian Mesir, konvoi kemanusiaan pertama melintasi ke Gaza pada 21 Oktober, iaitu kira-kira 14 hari selepas peperangan bermula. Walaupun begitu, agensi-agensi PBB menyatakan bahawa bantuan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan 2.3 juta penduduk di Gaza, di mana bekalan air bersih, makanan, ubat-ubatan dan bahan bakar yang semakin berkurangan. Menurut pegawai PBB, kira-kira 100 trak diperlukan setiap hari untuk memenuhi keperluan asas rakyat Palestin. Kenapa bantuan disekat? Pintu lintasan Rafah menjadi sangat penting dalam konflik kali ini kerana Israel telah bertindak untuk mengenakan sekatan total atau menyeluruh ke atas Gaza sebagai respon terhadap operasi banjir Al-Aqsa yang telah mengakibatkan lebih daripada 1,400 rakyat Israel terbunuh. Israel juga menjadikan Rafah sebagai satu-satunya laluan untuk bantuan kemanusiaan serta titik keluar untuk penduduk Gaza yang ingin keluar dari kawasan bergolak. Namun begitu, penutupan sepadan Rafah yang menghubungkan Mesir dan Palestin akibat serangan Israel telah melencatkan usaha untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan ke negara ditindas rejim Zionis ini. Bukan itu sahaja, cabaran dalam penghantaran bantuan berskala besar melalui lintasan Rafah sebenarnya bermula dari peranan sejarahnya sebagai pintu penyeberangan sivil dan bukan sebagai laluan yang ditetapkan untuk operasi bantuan yang meluas. Disebabkan oleh itu, infrastruktur dan kemudahan di lintasan Rafah tidaklah direka dengan kelengkapan operasi bantuan yang berskala besar. Trak yang membawa bantuan melalui pintu sepadan Mesir di Rafah perlu menempuh perjalanan lebih daripada 40 km jarak ke pintu penyeberangan Mesir-Israel di Al-Auja yang terletak di sepadan Mesir dan Gaza dan perlu menjalani pemeriksaan seperti yang telah dipersetujui dalam rundingan dengan pihak Israel. Selepas pemeriksaan, trak tersebut kembali ke Mesir dalam keadaan kosong dan bantuan kemudiannya dipindahkan ke trak yang berbeza untuk penghantaran terakhir ke Gaza. Proses ini mengakibatkan masalah kompleksiti logistik dan kelewatan yang menyumbang kepada kesulitan penghantaran berskala besar dengan segera melalui pintu lintasan Rafah. Selain itu, sukar untuk dipastikan kesahihan adakah bantuan yang telah dipindahkan ini telah dihantar kesemuanya ke Gaza ataupun tidak. Kesimpulannya, Rafah merupakan satu-satunya lintasan antara Mesir dengan Gaza di mana kepungan Israel menyebabkan sekatan ketat ke atas pergerakan barangan dan masyarakat bukan sahaja dalam peperangan yang tercetus baru-baru ini, tetapi ia telah bertahun-tahun lamanya. Masalah kekangan infrastruktur dan logistik yang terhad di lintasan Rafah telah menjadikan usaha penyampaian bantuan kepada Palestin menjadi lebih sukar daripada yang dijangkakan. Sehingga hari ini, rakyat Palestin terperangkap di kawasan yang menghadapi serangan hebat Israel tanpa bekalan asas yang mencukupi. Tindakan Israel yang tidak mahu bekerjasama dalam penyaluran bantuan kepada rakyat Gaza yang tidak bersalah telah menyebabkan bertantan bantuan tidak dapat masuk ke kawasan bergolak itu. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.